Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, ketiga daripada 6 rukun iman. Ini kita masuk pada membicarakan tentang rukun iman yang ketiga. Yang pertama, kita dah lepas perbicaraan berkenaan dengan rukun iman yang pertama, percaya dengan Allah, dan rukun iman yang kedua, percaya dengan Rasul. Kita dah habis perbicaraannya. Baik, jadi kita masuk pula pada hari ini nak membicarakan tentang rukun iman yang ketiga. Sebelum saya baca, pastikan kita faham makna rukun di sini ialah asas-asas ataupun dasar-dasar iman. Maknanya kalau tersalah salah satu daripada 6 rukun iman tu kita tersalah, ataupun ada perkara yang kita tak jadikan i'tiqad, maka iman tidak sah. Tu kena pastikan makna rukun iman tu kena pasti dululah. Baik, jadi rukun iman yang ketiga ni beriman dengan segala malaikat. Baik, beriman dengan malaikat ni, kata tuan guru ni, kata pengarang kitab ni, beriman dengan segala malaikat ini ada 2 cara. Dua-dua tu wajib. Wajib i'tiqad, sebab iman tu, makna iman tu ialah percaya hati, mengikut hati. Itu namanya iman. Jadi bila kata iman tu mengikut hati, menerima hati,
Maka iaitu makna dia ada i'tiqad, letak dalam hati. Apa yang kita baca ni letak dalam hati. Baik. Jadi kedua-dua cara beriman dengan malaikat ni ada dua cara. Kedua-duanya adalah perkara yang wajib diiktikad. Faham kitanya tidak memadai kalau hanya diketahui pada zahir sahaja, tak memadai pada iman. Tidak memadai pada iman kalau hanya mengetahui semata-mata, tidak dijadikan i'tikad. Tu bahaya tu. Baik, setengah orang dia tahu saja, tapi tak pernah sematkan dalam hati, tak pernah masukkan dalam hati, dijadikan simpulan-simpulan iman. Tu bahaya. Takut-takut nanti selak-selak dalam belayan hati dia, tak ada benda yang bersangkut dengan i'tikad. Tu bahayalah. Sebab di akhirat hanya kita pakai iman. Kita tak pakai Islam dah di akhirat tu. Okey, baik. Macam mana? Yang kata dua cara tu. Pertama, beriman, yakni percaya, dijadikan i'tiqad, dijadikan pegangan, letak dalam hati. Kunci dia kemas-kemas. Itu beriman, ini percaya dengan secara ijmal, yakni secara pukul borong, secara umum, secara pukul rata. Macam mana tu? Iaitu wajib kita beriman. Ni kalau tengok rujuk dalam kitab lain, sebelum ada percaya, sebelum kita nak beriman, wajib kita tahu dulu. Kalau tak tahu, macam mana nak dijadikan i'tiqad, macam mana nak dijadikan keimanan? Maka wajib kita tahu dulu. Sebab tu dalam kitab Misbahul Munir, dia sebut iaitu wajib kita mengetahui serta beriman. Dia letak macam tu. Sebab lazimnya bila tahu baru boleh dijadikan keimanan, ataupun baru boleh jadikan kepercayaan. Kalau tak tahu, macam mana nak jadikan kepercayaan dan keimanan? Wajib tahu. Okey, baik. Jadi wajib kita mengetahui serta beriman dan percaya. Baik, apa yang kita nak ketahui, apa yang kita nak beriman, apa yang kita nak percaya tu? Bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak malaikat. Satu makhluk yang Allah buat, namanya malaikat, yang tidak diketahui bilangan-bilangannya, jumlahnya. Jumlah malaikat tu tidak ada siapa pun yang tahu, kecuali Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui berapa banyak daripada jumlah malaikat yang Allah jadikan. Jadi wajib kita kena sebut. Kita tak wajib tahu satu persatu, tapi wajib kita kena sebut, kena i'tiqad, letak dalam hati bahawasanya pada Allah Ta'ala tu ada beberapa banyak daripada makhluk yang dinamakan malaikat. Malaikat yang tidak diketahui bilangan-bilangannya, bilangan malaikat tu. Jadi yang tahunya siapa? Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang mengetahui berapakah jumlah malaikat tu yang sebenarnya. Baik, tu kita wajib letak dalam hati tu. Pegang kejap-kejap, pegang kemas-kemas tu. Baik, dan keadaan malaikat tu, mereka itu, yakni malaikat tu nak dijadi akan dia
akan malaikat tu daripada nur, daripada cahaya. Jadi kalau kita manusia ni dijadikan asal kita daripada tanah lah, iaitu atuk nenek kita tu Nabi Adam AS tu. Apa itu? Kita pula dijadikan daripada air. Okey. Baik. Tapi malaikat ni dijadikan oleh Allah daripada nur, daripada cahaya. Okey. Keadaan malaikat tu lagi tidak lelaki dan tidak perempuan. Nak kata lelaki pun tidak, nak kata perempuan pun tidak. Baik. Okey, jadi yang ni bukan susah sangat. Macam mana Ustaz? Ada orang tanya macam mana tu? Malaikat ni bukan lelaki, bukan perempuan. Allah, apa susahnya? Itu botol air. Laki-laki ke perempuan? Tiang tu laki-laki perempuan. Tiang ni, tiang surau ni laki-laki perempuan. Bukan susah sangat nak faham benda tu kan. Boleh je, bukan Tuhan kata wajib buat laki-laki perempuan, tak lah. Okey. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan. Yang ni kita kena pegang malaikat tu keadaannya Allah Taala buat dia bukan lelaki dan bukan perempuan. Okey. Tidak makan, tidak minum. Yang ini pun sama juga tu. Cuba tengok kerusi meja kita kat rumah tu. Adakah kursi meja tu wajib makan, wajib minum, kena makan, kena minum? Tak. Jadi boleh je Allah buat satu makhluk tu yang tidak makan, tidak minum. Jadi malaikat tu tak makan, tak minum. Tidak makan dan tidak minum. Sebab dia ada kerja tugas dia. Ada kerja dia masing-masing Allah buat. Okay? Tidak tidur. Tidak tidur. Tidak beristeri dan tidak beranak. Kalau dalam kitab lain dia rangkumkan semua tu, malaikat tidak bersifat seperti sifat manusia. Dah selesai lah. Malaikat tidak bersifat seperti sifat manusia. Bila kata macam tu, tidak bersifat dengan sifat manusia, dah tentulah bukan lelaki, bukan perempuan, tak makan, tak minum, tak tidur, tak beristeri, tak beranak. Itu dah tentu macam tu. Kerana yang lazim daripada tidur laki-laki, perempuan, makan, minum, itu daripada golongan manusia. Golongan manusia. Okey, kemudian tidak beranak mereka itu. Mereka itu tidak derhaka sekali-kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah buat mereka tu, mereka tidak melakukan kejahatan walaupun sedikit sekalipun, tidak melakukan dosa. Sebab itulah malaikat dia tak masuk syurga dan dia juga tidak masuk neraka. Sebab malaikat tidak ada hukum syarak atas dia, tak ada. Dia tidak ditaklifkan oleh syarak, tak ada. Dia tak kena semayang, dia tak kena puasa, kena tak bayar zakat, tak ada. Sebab itulah malaikat ni dia tidak termasuk dalam golongan mukallaf. Sebab syarak tak tekan. Dia tidak sangkut dengan hukum syarak. Macam kita ni bergantung dengan hukum syarak. Jadi malaikat tu Allah buat tidak derhaka sekali-kali. Tapi kadang-kadang ada juga yang kena hukum, tapi bukan sebab dengan maksiat, bukan. Sebab apa orang panggil? Sebab adab. Tapi bukan dosa tu. Ada satu kisah. Ketika mana Rasulullah naik Mi'raj, ada satu malaikat ni yang namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Ada dalam kitab Pati Rahsia menceritakan tentang kisah malaikat ni, yang mana malaikat ni masa Rasulullah naik Mi'raj tu, semua malaikat-malaikat ni semua meraihkan kedatangan Rasulullah. Mereka berbaris jumpa dengan Nabi Muhammad SAW.
bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi satu malaikat ni, malaikat hafazah ni, dia sibuk sangat dia dengan ibadat dia, dengan tugas dia, maka dia terlepas daripada meraihkan kedatangan Rasulullah. Lalu Allah turunkan dia di Bukit Qaf. Bukit Qaf tu letaknya di hujung dunia, tapi tak tahu kat mana lah Bukit Qaf tu. Hujung dunia tu pun kat mana, wallahu alam. Tapi adalah kisah tu. Di kisah ni kalau tuan-tuan nak tahu, tengok dalam kitab Parti Rahsia karangan Mufti Negeri Kelantan. Mufti daripada Negeri Kelantan. Saya tak ingat nama lah. Tapi ada kisah nak cerita tentang kelebihan selawat. Lalu kan dihukum oleh Allah malaikat tu bukan maksiat ni. Sebab dia sibuk dengan tugas dia, sibuk dengan ibadat yang Allah bagi pada dia, tugas tu. Dia sibuk sampai dia terlepas meraihkan kedatangan Nabi dalam Mi'raj. Dia terlupa ataupun dia sibuk. Lalu Allah hukum dia, diturunkan dia tu daripada langit turun ke Bukit Qaf. Ke Bukit Qaf tu dalam dunia lah. Okey, satu hari malaikat Jibril lalu dekat Bukit Qaf tu. Malaikat Jibril lalu dekat Bukit Qaf. Bila dia lalu kat Bukit Qaf tu, dia dengar suara tangisan merayu-rayu, mendayu-dayu, merintih, meratap, dengar suara orang menangis macam tu. Lalu malaikat Jibril pun cari suara siapa ni? Suara siapa yang merintih, merayu, mendayu-dayu ni? Tengok-tengok, malaikat hafazah sedang menangis, merayu-rayu, merintih-rintih. Apa itu kan? Malaikat Jibril pun tanyalah, kenapa kamu duduk kat sini? Ini bukan tempat kamu. Lalu malaikat hafazah tu pun cerita. Dia kata, aku masa Nabi Rasulullah naik Muhammad naik ke Mi'raj dulu, aku terlupa nak raikan dia. Kerana sibuknya aku dengan ibadat aku, tapi sampai aku terlepas nak meraihkan kedatangan kekasih Allah ni. Lalu Allah hukum aku kat sini. Lalu malaikat hafazah tu kata, wahai Jibril, kau mintalah tolong dengan Allah. Apakah hukum aku ni, dah lepas ke belum? Macam mana aku nak melepaskan hukum ni? Lalu tuan-tuan sekalian, malaikat Jibril pun tolonglah malaikat hafazah tu. Yang ni munajat dengan Allah. Apa itu? Macam mana hukum ni? Apa itu kan? Apa Allah sebut? Allah kata pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, sampaikan pada malaikat hafazah tu, kau punya hukum boleh boleh diangkat. Hukuman ni dengan kau selawat 3 kali atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je. 3 kali je. Bukan banyak, bukan 3,000, bukan 300,000. 3 kali selawat sahaja. Maka dengan 3 kali selawat atas Nabi itu, diangkat oleh Allah hukum atas malaikat hafazah. Lalu dia pun selawat atas Nabi sebanyak 3 kali. Lalu dia pun diangkat hukum tu oleh Allah, maka kembalilah balik di tempatnya. Ni dicerita dalam kitab tu pada bab kelebihan berselawat. Yang ni bukan pasal dosa, tapi sebabkan Allah hukum dengan sebab dia tidak menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebab dosa. Sebab malaikat ni Allah jadikan dia tidak derhaka sekali-kali dengan Allah. Itu dia. Tidak derhaka sekali-kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu, para malaikat ni, boleh merupa berbagai-bagai rupa yang diizinkan oleh Allah, yang Allah Ta'ala kehendaklah. Macam malaikat Jibril kan, dia pernah jumpa dengan Nabi. Dia merupa seperti seorang lelaki yang segak, yang cantik, pakaiannya putih melepak,
rambutnya hitam berkilat. Yang itu ada hadis kan. Itu malaikat Jibril. Boleh. Jadi semua malaikat-malaikat ni dia boleh merupakan menukar diri dia jadi seperti manusia, dan apa yang dia kehendak, yang diizinkan oleh Allah, nak jadi benda lain pun boleh. Itu malaikat diberi kelebihan macam tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sedangkan kita manusia ni yang tu ada ilmu tu, yang boleh tukar jadi jadi kucing lah, ada, bukan tak ada, tapi kita tu tak lazim. Maksudnya ada yang boleh, ada yang tak boleh. Tapi malaikat ni semuanya boleh berlaku. Semuanya boleh berlaku. Okey. Ada satu kisah, tapi kisah ni saya tak tahulah kebenaran dia. Siapa nama komunis Melayu tu? Orang Melayu di komunis, ingat tak dulu? Rashid Maidin. Rashid Maidin tu sebenarnya tinggi ilmu dia. Rashid Maidin tu tinggi ilmu dia, tinggi. Dia balik rumah dia di Gunung Mesah tu, dekat Ipoh tu. Gunung Mesah tu atas pada Kampar. Ada satu kampung nama dia Kampung Gunung Mesah. Kalau ikut jalan lama tu, tepi jalan tu banyak durian tu, itu Kampung Gunung Mesah tu. Itulah kampung Rashid Maidin. Balik dia malam-malam ke rumah isteri dia tu. Balik, tapi orang tak sedar dia balik. Pasti kadang-kadang dia tukar jadi kucing lah. Dia tukar jadi masa arwah bapak dia meninggal, dia balik. Tapi dia balik, dia merupa jadi macam kucing. Oh, ingat kucing ah? Itu Wallahualam. Tapi manusia ni boleh dengan ada ilmu dia, ada cara dia lah. Bukan tak boleh macam dia, bukan macam malaikat tu. Malaikat tu semua boleh. Manusia ni tak. Dia kena ada ilmu dia. Dia kena ada cara dia. Yang kena belajar lah. Yang kena belajar. Boleh je. Sebab benda tu harus bagi Allah. Kalau tahu cara lah. Kita ni tak nak belajar bab tu. Banyak benda yang kita nak belajar. Buat apa tukar jadi kucing ni? Orang ambil kita kurung dalam tu, sudah. Kena makan whisky pula dah. Elok-elok makan burger, makan nasi, tukar jadi makan whisky pula dah. Orang tukar jadi kucing kita pula. Sudah. Buat apa kan? Tapi malaikat ni boleh. Malaikat ni boleh tukar jadi apa-apa dia nak. Sebab Allah bagi kelebihan macam tu pada malaikat. Okey, itu cara pertama. Okey, cara pertama ni letak dalam hati macam tu. Letak dalam hati, jadikan pegangan, jadikan i'tikad. Okey, memadai ke beriman dengan malaikat cara pertama ni? Belum lagi. Sebab ada cara yang kedua pula. Apa cara kedua tu? Kedua, beriman dengan malaikat secara tafsil. Dia ada pula cara satu persatu yang kita kena tahu. Yang ni kadang-kadang kita ni kalau tak berjumpa benda dalam kitab, kita tak jadi i'tikad. Kita tak letak dalam hati. Sebab itulah untungnya kalau orang mengaji ni, untungnya apa? Untungnya ialah masa baca kitab tu dia siap-siap letak, ada dalam hati dia. Cuma masa apa ni, cuma kita tak peduli je. Tapi kita dah jadikan i'tikad dah. Satu. Bila kita baca, oh kena i'tikad ni, kita pun i'tikad. Oh kena i'tikad ni, kita pun i'tikad. Letak dalam hati. Andai kata ada orang yang tak pernah belajar, tak pernah baca kitab depan guru mana-mana pun, hidup dia dengan dunia dia saja, ada i'tikad tak? Tak ada. Bila tak ada i'tikad, yang ni yang nanti dalam akhirat nanti berbahaya. Tengok baik. Secara tafsil ni, beriman dengan malaikat secara tafsil ni, iaitu wajib. Kat sini baru letak ketahui. Tadi tak letak ketahui, tapi sebenarnya semua kena tahu dulu. Tak tahu macam mana nak naik i'tikad. Okey, iaitu wajib kita ketahui, ada tahu, ada pengetahuan, baru boleh percaya, baru boleh jadikan i'tikad. Okey,
Apa yang kita nak tahu? Apa yang kita nak i'tikad tu? Bahawasanya ada 10 malaikat yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas yang tertentu yang ada hubungan dengan kita. Kita siapa dia? Manusia. Yang itu 10 malaikat tu wajib kita kena beriman. Nak tahu, lepas tu jadikan i'tikad, letak dalam hati, satu persatu kena letak dalam hati. Kalau tahu saja tapi tidak jadikan i'tikad, tidak memadai pada sah iman. Tu hati-hati tu. Baik, sekarang bila kita baca kitab ni satu sambil tu jadikan i'tikad, letak dalam hati. Tak dalam hati. Jangan tahu saja. Baik, mana dia? Yang kata 10 malaikat tu, tengok ya. Pertama, wajib kita ketahui dan wajib kita percaya. Dah tahu, letak dalam hati, jadikan simpulan iman bahawasanya malaikat yang bernama Jibril diberi tugas akan Jibril ni dengan menurunkan wahyu. Itu tugas rasmi. Ada tugas-tugas yang tidak rasmi. Tugas rasmi dia ialah menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Tetapi kadang-kadang ada tugas sampingan yang Allah Ta'ala perintah. Umpamanya macam kisah yang 2 malaikat bergaduh tu. Ingat tak 2 malaikat gaduh? Malaikat pun gaduh juga. Kan ada satu orang tu, dia dah bunuh 99 orang. Lepas tu kan Allah campakkan dalam hati dia, tergerak nak bertaubat. Sebab dia tahu dah nak bunuh orang ni maksiat. Dia dah bunuh bukan seorang, bukan 9 orang, bukan tapi dia bunuh tu sudah 99 orang. Tengok ya. Baik. Betul kan? Tergerak hati nak taubat, tapi ilmu tak ada. Nak taubat tak ada ilmu. Tak tahu macam mana cara nak taubat. Dia pun jalan-jalan. Pergilah terjumpa satu masjid. Terjumpa satu masjid. Dia pun cari dalam masjid tu, ada nampak satu orang yang sedang melakukan ibadat. Tuan-tuan, di sini Cik Jo, di sini orang yang melakukan ibadat dengan orang yang berilmu lain tak? Ke sama je? Lain. Ahli abid dengan ahli ilmu dia ada beza. Jadi kan si orang yang bunuh 99 orang ni, dia jumpa dengan seorang ahli abid tapi bukan ahli ilmu, ahli ibadat. Ibadat tanpa ilmu ni kita pun dah banyak kali dengar dah, tertolak tak diterima. Dan kebanyakan kita hari ni suka buat ibadat tapi tak suka menuntut ilmu, tak suka. Ni bahaya besar juga ni. Bahaya untuk umum, untuk diri dia dan untuk masyarakat keliling. Bahayanya apa? Tengok ya. Orang yang bunuh 99 orang ni, dia jumpa ahli abid tu, dia tanya, aku dah bunuh 99 orang. Adakah jalan untuk aku taubat? Tapi kalau orang yang tak reti tu, dia kata apa? Si ahli abid tu, dia bukan ahli ilmu. Dia kata, hoi, 99 orang tu tak boleh taubat dah tu. Bunuh seorang pun dosa besar, tak boleh taubat dah. Apa tak lagi bunuh 99 orang? Dia kata macam tu. Tak ada taubat untuk kamu, tak ada taubat dah. Dia kata, tak ada taubat dah. Kamu pasti neraka. Tengok, ini jawapan siapa? Jawapan ahli abid yang bukan daripada golongan ulama.
Padahalnya taubat tu bukan gantung pada banyak mana dosa. Sebab apa? Sebab rahmat Allah tu lebih besar daripada dosa yang kita buat. Okey. Kesempurnaan Allah tu lebih daripada tu lagi. Baik. Jadi dah orang tu kata tak ada jalan taubat. Tak ada jalan taubat dah, tak ada dah ni. Alang-alang menyelup perkasam, biar sampai basah bulu ketiak. Alang-alang menyelup perkasam, seluk-seluk tu tak sampai lengan je. Habis sampai ke lengan, sampai ke bahu, seluk. Alang-alang lah tu. Buat jahat, alang-alang buat jahat. Buat jahat, memang jahat sungguh. Dia ambilnya tu pisau, ditikam pula kawan tu. Yang ahli ambil, matilah. Cukup 100. Tapi tengok Allah masih lagi gerakkan hati dia untuk taubat. Jalan. Jalan. Baru jumpa ulama. Baru jumpa ulama. Ulama ni kan tuan-tuan, ilmu tu boleh nampak tak kat orang? Tak boleh. Kita hari ni banyak nilai ulama, kita nilai orang tu ulama dengan apa? Dengan zahir pakaian. Ada janggut, pakai skopiah, pakai sorban. Kita pandang, oh dia ni ulama ni. Padahal banyak tak yang pakai serban bukan ulama? Banyak tak yang berjubah bukan ulama? Banyak. Bukan sikit. Kadang-kadang yang jahil pun boleh berlakon. Pakai sorban, pakai jubah, bubuh tongkat, macam tu. Jalan pun satu-satu. Boleh berlakon benda tu. Tapi ulama sebenar-benarnya dia bukan macam tu lah. Baik. Jadi kan si fulan yang bunuh 100 orang tu jumpa pula dengan satu ulama. Dia pun tanya, tuan, saya dah bunuh 100 orang dah. Ada tak jalan lagi untuk aku taubat? Kalau ulama menjawab kan, dia jawab tu dengan apa? Jawab dengan ilmu tu lain. Dia kata, apa yang menghalang kau daripada taubat? Sebesar mana pun dosa kau, rahmat Allah tu lebih besar daripada dosa kau lagi. Tapi kenalah kena jalan dia, kena cara dia. Dia pun ulama pun tunjuk jalan. Kalau kau nak taubat, ikut jalan ni. Ini jalan ni, kamu akan jumpa nanti di hujung jalan ni ada tempat orang yang nak bertaubat. Nak menyucikan diri, tazkiyatun nafsi, ni tempat ni. Tapi jangan jalan ni. Jalan ni tempat orang yang buat jahat. Ini tempat jalan ni, kalau hujung jalan ni banyak yang buat maksiat. Artinya kat sini saya faham, dalam dunia ni dua golongan ni tak pernah kering. Yang buat jahat dengan maksiat, dengan orang buat baik, tak pernah kering. Ada je. Jadi pilihlah kita tu. Nak pilih kok mana? Nak pilih kok mana? Kadang-kadang terpilih yang salah. Sudahlah kita pula ni. Jadi si orang yang bunuh 100 orang tu pun dia ikut cakap ulama tu, sebenarnya pintu taubat tidak pernah tertutup. Kecuali dosa syirik, dosa kafir. Nak taubat boleh juga. Dengan macam mana? Dengan kembali balik, syahadah balik, kembali balik kepada jalan yang sebenar, belajar balik. Macam tu. Kita nak menyucikan diri daripada dosa ni. Yang bunuh 100 orang ni dia berjalan ikut jalan ulama tu kata, ikut jalan ni, di hujung jalan ni kamu akan jumpa kumpulan orang yang nak taubat. Dia pun jalan. Dekat dah sampai dah ni, tergelincir kaki dia, jatuh lalu mati. Baik. Berebut malaikat rahmat nak ambil dia, malaikat azab pun nak ambil dia. Malaikat azab kata, orang ni aku punya, aku nak azab dia. Pasal apa? Sebab dia tidak lagi melakukan ibadat, dia tak buat ibadat lagi. Dia buat jahat, dia bunuh 100 orang, aku nak azab dia. Lepas tu malaikat rahmat kata, tidak, aku punya. Teman dah tunggu lah. Cakap perak pula.
Malaikat cakap perak pula. Enak. Malaikat tu kata apa? Anak buka rahmat kata apa? Enak, ini aku punya, dia kata. Enak, sebab dia dah taubat dah. Hati dia dah ada jalan dah, hidayah dah. Dia taubat dah ni. Enak, malaikat kata, gaduh. Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril. Wahai Jibril, enak, kau pergi jadi pengadil dua malaikat ni. Enak. Tengoknya, padanlah malaikat Jibril tu jadi ketua malaikat. Cerdik dia. Enak. Lalu kan, bila sampai tempat tu, anak, malaikat Jibril kata, wahai malaikat sekalian, anak, kita sukat. Kita ikut, kita sukat. Mana jalan dia paling dekat? Sukat punya sukat, tuan-tuan sekalian. Anak, yang mati itu hampir dengan jalan orang yang nak taubat dibanding dengan jalan orang yang buat maksiat ni. Anak, jarak dia hanya beza dia sejengkal sahaja. Sejengkal sahaja. Enak, jarak dia lebih dekat sejengkal saja dengan orang yang jalan enak buat baik, buat kebajikan, nak taubat tazkiyah nafsi ni. Enak, sedangkan jauh kau tu sejengkal jarak dia, jauh dia. Enak, lalu malaikat dia kata, bila macam ni, ini enak hak malaikat rahmat. Tuan-tuan tengok, enak, belum lagi buat ibadat, belum lagi taubat, tapi hanya terbuka pintu taubat, anak, maka Allah sudah pun anak menerima taubat. Tengok mana dalil dia? Dalil dia malaikat rahmat yang punya orang ni. Anak, okey, baik. Jadi malaikat Jibril jadi hakim tu tugas dia ke? Itu tugas tak rasmi. Anak, tugas rasmi itu ialah apa dia? Anak, menyampaikan wahyu. Kalau ikut sekarang ni, malaikat Jibril buat apa? Wahyu dah tak ada dah, tak turun dah. Nabi dan Rasul dah habis dah, tak ada dah. Enak, jadi macam mana? Tak sampai wahyu. Adalah tugas lain. Enak, bukan tugas dia nyampai wahyu bila dah habis, tidaklah dia. Ada tugas lain. Anak, yang tak rasmi tu ada lagi. Anak, baik. Okey, saya bagi contoh satu tu je. Ada lagi tugas malaikat Jibril ni, ada lagi tugas dia yang tak rasmi. Tugas rasmi dah selesai dah. Anak, sebab itu last Nabi Muhammad tu last. Okey, baik. Okey, kemudian itu yang pertama, kita pun jadi etikot. Maka Jibril, nama dia Jibril, tugas dia menyampaikan wahyu. Letak macam tu dalam hati. Baik. Kemudian yang kedua, malaikat ni wajib kita ketahui, tahu dulu, lepas tu baru etikot dan percaya bahawasanya ada malaikat yang bernama Mikail. Yang diberi tugas oleh Allah, malaikat Jibril ni akan Jibril akan Mikail dengan menurunkan hujan dan rezeki. Jadi soal turunkan hujan, soal bagi rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan malaikat Jibril yang menetapkan hari ni aku nak buat hujan. Bukan. Si fulan aku nak bagi rezeki macam ni. Bukan. Malaikat ikut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang dikehendaki oleh iradat. Dan kita kena faham, malaikat-malaikat ni dia ada kerja masing-masing yang ditulis. Ingat tak? Yang ditulis di Lauh Mahfuz. Rezeki, ingat tak rezeki? Tulis tak rezeki? Tulis dekat Lauh Mahfuz tu, malaikat tulis. Tapi yang itu malaikat tengok. Yang itu kalau malaikat tengok kan, sampai atas sekian, kawan ni akan makan sekian-sekian, dia akan bagi. Tapi masih lagi menunggu perintah Allah yang kedua. Pasal apa? Sebab malaikat tak boleh pandai-pandai. Dia kena ikut perintah Tuhan. Nak turun hujan pun, dia bukan ikut suka dia. Tengok malaikat ini, dia turun hujan. Dia suka hati dia lah. Bukan. Dia ikut ketentuan Allah yang azali tu. Malaikat tu walaupun ada tulis hari ni hujan, hari ni panas, dia buat panas, dia buat hujan macam tu, tapi ikut perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Yang iradat tentukan sejak daripada azali. Yang dalam tulisan dia tu, kalau bersamaan, adalah bersamaan. Kalau tidak, tak adalah. Yang ke situ yang kata ada namanya qada' mu'allaq, qada' mubarram tu. Yang tu namanya qada' mu'allaq, qada' mubarram.
Dia masih lagi ikut perintah Tuhan. Dia tak ada ikut nak lawan-lawan Tuhan, tak ada. Ni dekat tulisan ni aku yang tulis. Aku nak buat lah. Tak. Dia tunggu dulu. Walaupun di tulisan tu ada tarikhnya sekian-sekian, tapi malaikat tunggu. Ada perintah lain tak? Tunggu. Sampai masa dia tak ada, dia tunggu lagi. Sampai ada perintah daripada Allah macam tu. Dia bukan ikut suka dia. Jangan kata malaikat Mikail ni turunkan hujan. Dia turunkan tu. Ikut dia. Tak. Dia mesti turunkan tu ikut perintah Allah. Bagi rezeki pun ikut perintah Allah. Kawan ni dapat rezeki macam ni, kawan rezeki macam ni, hari ni makan yang ni, hari ni minum yang ni, dapat rezeki ni. Itu semua daripada tugas yang diberi oleh Allah kepada Mikail, mengikut perintah dia, perintah Tuhan lah. Baik, kita pun dah tahu macam tu, prap jadi i'tikad, letak dalam hati kita macam tu. Mikail kerja dia ialah menurunkan hujan dan memberi rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajib kita ketahui. Ni kita tengah belajar ni, nak bagi tahu lah ni. Dan percaya. Wajib kita ketahui dan wajib kita percaya bahawasanya malaikat yang bernama Israfil, ada malaikat Allah buat, bukan lelaki, bukan perempuan, tak makan, tak minum, tak tidur, tak beristeri, tak beranak dan sebagainya tu. Yang namanya Israfil. Apa tugas dia? Dia beri tugas akan dia, akan Israfil ni oleh Allah, meniup sangkakala yang pertama untuk membinasakan sekalian makhluk, jalan nak bagi kiamat. Jadi malaikat tengah tunggu ni. Malaikat Israfil ni tunggu. Yang ini semua dipanggil tugas-tugas rasmi. Ada tugas lain yang Tuhan nakkan dia buat, dia buatlah. Tapi tugas rasmi dia ialah meniup sangkakala. Kalau tiup sangkakala pertama tu, habis semua manusia mati. Habis semua dunia ni hancur, jahanam binasa. Bila malaikat Israfil tiup sangkakala dia yang pertama, lepas tu tiup balik. Dan selesai meniup sangkakala yang pertama tu, habis semua dah. Ini pun ikut perintah Tuhan. Kehendak Allah Ta'ala yang azali. Bukan boleh ikut pandai-pandai dia, tak. Kemudian, dan meniup sangkakala yang kedua untuk menghidupkan balik sekalian makhluk ini. Itu sangkakala yang kedua pula. Berhimpun balik, naik, tak ada. Yang kita tiupan sangkakala ni, turun hujan air mani tu timpa atas kubur kita masing-masing. Kita pun bangun, tumbuh balik. Tumbuh tu ikut keadaan lah. Yang tu nanti diceritakan dalam beriman dengan hari kiamat. Macam mana kita bangkit tu, ikutlah macam mana kita hidup dalam dunia. Kalau kita hidup dalam dunia dalam keadaan jahilnya, tak belajarnya, maka keadaan tu macam tu lah. Ada yang buta, dunia dia jelek, tapi kenapa bangkit jadi buta? Adalah sebab dia tu. Nanti kita baca pula, nanti beriman dengan hari kiamat tu ada cara dia pula. Dia cerita macam tu. Baik. Tu malaikat yang ketiga, Israfil. Yang keempat, malaikat yang bernama Israel. Yang ni pun sama juga. Wajib kita ketahui dan percaya. Bukan wajib dihafal, tapi sebut nama kita tahu tugas dia. Sebab benda tu dah ada dalam hati dah. Dah ada simpanan, simpulan dalam hati dah ada dah. Wajib kita ketahui dan wajib kita percaya. Belajar tahu. Lepas tu jadikan i'tikad. Kalau yang jenis kena i'tikad, jadikan i'tikad. Saya contohkan kadang-kadang kan, macam contohkan bab ibadat, bab sembahyang. Memanglah perbuatan sembahyang tu fiqh. Rukuknya fiqh dah susun dah, bagian. Tapi mengiktikadkan sembahyang tu wajib, itu usuluddin. Wajib kena i'tikad sebab Nabi yang bawa datang. Nabi yang bawa datang benda tu, nak jadikan i'tikad. Ya,
sembahyang ni wajib, perintah Tuhan, Nabi yang bawa. Jadikan pegangan, bukan hanya tahu sembahyang tu wajib. Itu kias aku lain pula. Jadi kan malaikat ni wajib kita ketahui, kita percaya bahawasanya ada malaikat yang Allah jadikan, malaikat ni yang bernama Israel. Nama dia Israel. Kerja dia apa? Kerja rasmi dia lah. Dia beri tugas akan dia, akan Israel ni oleh Allah, oleh Allah Ta'ala untuk mengambil nyawa sekalian makhluk. Ambil nyawa ni bukan suka hati dia. Ikut perintah walaupun dia dah tulis dah. Si fulan mati sekian hari bulan, umur dia sekian. Tapi yang ditulis oleh malaikat Israel ni bukan finally, bukan yang terakhir. Masih lagi mengikut kehendak Tuhan yang azali. Kadang-kadang ada benda yang tak sama dengan ditulis oleh malaikat. Malaikat tulis tak ada sekian, tapi tunggu tak ada perintah yang kedua pun. Tunggu lagi, baru ada. Maknanya yang dalam tulisan tu tak samalah dengan yang dikehendaki oleh Allah. Maka itu namanya apa? Itu namanya qada' mu'allaq tu. Kalau yang ditulis oleh malaikat sama dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka itu namanya qada' mubram. Tu kena perhati betul-betul tu. Sebab kebanyakan kita ni katakan semua kata berubah. Kalau dah berubah, macam baru-baru ni kata di Sarawak, ni yang kata dalam kitab Aqidatun Najin tu, haram belajar ilmu usuluddin ni daripada orang yang tidak mengambil daripada gurunya dan orang yang tidak mahir. Zaman kita ni kan tak tahulah kenapa gairah sangat nak mengajar tauhid ni. Padahal tak pernah mengaji pun, tak pernah belajar pun. Ada satu orang ni di Sarawak, dia kata memanglah Allah menentukan, dia kata, tapi yang Allah tentu tu, dia kata ada yang dah tetap, ada yang belum tetap. Dia kata macam tu. Bila kata macam tu, kita nak bahas ikut mana? Nak bahas ikut akal ke? Nak bahas ikut jalan dalil Quran hadis? Dalil Quran. Macam mana nak buat? Dua-dua kita boleh ni balik. Kita boleh counter balik. Kalau dia kata ada yang tetap, ada yang tak tetap, kalau macam tu ilmu Allah nak tahu yang mana? Macam mana ilmu nak tahu? Kalau ikut saya faham lah. Kalau ustaz tu kata, kalau dia kata gini, memang Tuhan menentukan, dia kata, tapi yang Tuhan tentu tu ada yang tetap, ada yang tak tetap. Maknanya apa? Maknanya ketentuan tu boleh berubah. Boleh berubah. Okey. Kita ambil dalil akal dulu. Okey. Katalah si fulan ni sejak azali Allah tentukan umurnya 60. Baik. Tapi tak tetap. Kan? Tuhan tentu iradat tu tentu tak tetap. Okey, baik. Jadi iradat tu tetap, maksudnya boleh berkurang, boleh berubah. Kan? Masa Allah menentukan 60 tu, ilmu tahu yang mana. Dan berubah tu bila? Adakah berubah tu setelah manusia tu ada? Kalau setelah manusia tu ada, berarti pada ketika itu ketentuan Allah Ta'ala tu jadi baharu. Kan? Bila jadi baharu, yang ini yang kata ni ta'alluq iradat tu satu je kaul yang mutamak lah. Satu saja. Apa dia? Tanjizi qadim, lulus sedia kala lagi. Kalau iradat tu menentu baru menentunya, maknanya ilmu pun tahu baru juga. Bila ilmu tahu baru, berarti dulu tak tahu, maka jadi Tuhan tu apa? Jahil. Sebab dulu tak tahu. Lepas tu bila Tuhan tentukan semula, baru tahu. Yang ni yang bahaya.
Sebab tu saya selalu counter balik lah. Takut-takut orang tu salah faham berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Banyak dengar ni. Sampai nisfu Sya'ban je ada yang kata gini. Malam nisfu Sya'ban tu Allah menentukan semula ketentuan-ketentuan kita. Tu faham macam mana? Tu faham macam mana? Macam mana faham je Rahman? Macam mana faham? Allah menentukan ketentuan-ketentuan atas kita pada malam nisfu Sya'ban. Ke mana tu? Macam mana fahamnya? Cik Jo, macam mana fahamnya Jo? Okey, baik. Okey, baik. Adakah yang ketentuan tahun lepas? Adakah yang masih tak berlaku lagi? Ni kena terangkan ini. Kalau cakap macam tu je kan, yang bercakap tu, yang berkata tu, dia tak hurai. Ikut kepahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dia tak hurai. Dia kata, malam ni kena baca Yasin 3 kali, bangun malam berdoalah, sembahyanglah hajat, sembahyanglah taubat. Dia kata, sebab apa? Sebab malam tu adalah malam, nisfu Sya'ban tu, malam Allah menentukan ketentuan-ketentuan atas kita semula. Yang ini kalau tak dihuraikan, yang dengar tu, maknanya malam tu kau tentukan balik, kau tentukan semula balik. Yang dulu macam mana yang dulu? Maknanya kan Allah recycle balik setahun sekali. Maknanya iradah Allah tu kerja dianya tidak coding baru. Yang ni yang bahaya. Kalau tak mahir tu jadi bahaya lah. Patutnya urailah. Dengarlah sekerat-sekerat macam tu. Orang yang dengar ni dia faham selapis je. Kalau tak dihuraikan, yang kita mengaji kitab dah habis banyak mana Puan Zuhaila pun tak faham-faham lagi. Habis kitab tu, habis kitab ni, tak faham-faham juga. Apatah lagi yang tak pernah mengaji. Tiba-tiba datang malam nisfu Sya'ban tu ada tausiah kata macam tu. Maknanya kita ni tiap-tiap sampai nisfu Sya'ban Allah tentukan semula. Allah tentukan. Maknanya boleh berubah. Kalau boleh berubah macam tu, macam mana ayat Quran tu? Ayat Quran kata, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid, tu macam mana pula? Kenalah hati-hati. Jagalah benda ni. Ini bab pegangan. Takut-takut kita cakap macam tu menyebabkan orang jadi sesat. Kita tanggungjawab. Macam tu. Yang berkata tu dia tanggungjawab macam tu. Padahalnya Ahlussunnah wal Jamaah ni dia tengok semua ayat Quran, hadis, dia tengok semua segi, semua genap, semua sudut dia tengok. Kita cakap macam tu pula. Terangkanlah. Macam mana Tuhan menentukan sebelum tu, macam mana? Macam mana Tuhan? Cuba Cik Jo, cuba bagi pandangan je. Tuhan menentukan macam mana? Maksudnya malam nisfu Sya'ban tu Allah tentukan sebelum untuk setahun pula. Kehidupan kita setahun pula. Macam tu ke bang? Macam tu ke macam mana? Macam tu macam mana? Macam mana? Itu kita bicara macam mana dengan ilmu. Kalau malam tu Tuhan tentukan, ilmu tahu bila? Ilmu tu tahu bila? Baru lah. Baru malam tu tahunya. Maknanya dulu dia tahu tak? Bila dulu pun Tuhan tak tahu, sekarang baru tahu, bermakna sama tak macam ilmu kita? Tak bahaya ke Jenah? Yang kata ni bukan orang sebarangan. Banyak follower, bukan follower. Kalau flower tu banyak bunga kan? Okey. Banyak follower dia, banyak dalam TikTok lah, dalam itulah, banyak ikut. Atau ribu ikut. Yang kata tu. Dan dia figure masyarakat. Saya ni tak ada orang tak pandang lah.
Tapi bila salah cakap macam tu, saya kena counter balik lah. Salah cakap macam tu. Kena terang lah macam mana, faham kita macam mana. Kalau berubah balik, maknanya yang tahun lepas punya ada lagi yang tak berlaku dah. Ke tak ada berlaku, semua dah berlaku dah. Ke macam mana? Tu je balik. Ustaz, kalau jumpa macam tu lah, katalah, cikgu katalah, surau ni panggil satu orang, dia ceramah apa ni, Nabi Sya'ban, dia kata malam ni adalah malam Allah menentukan semula ketentuan atas kita. Betul tak hurai? Macam tu je. Betul? Mari sama-sama kita malam ni kita bangunkan malam, kita hidupkan malam kita dengan ibadat. Tak apa ni, kita sembahyang hajat, kita taubat, kita mayang tu mayang ini, zikir, baca Quran, biar mungkin. Tadi tak tahu hurai pun. Kalau dia buka soalan tanya, Ustaz, yang ketentuan malam ni dengan ketentuan yang lepas, ada tak ketentuan lepas yang tak berlaku lagi? Ada tak? Tuan tukar ada tak? Ada tak? Agak-agak dia jawab apa? Apa dia jawab? Macam mana pun saya agak-agak dia jawab apa? Kalau dihurai pun macam tu sekalipun, kita boleh tanya balik. Katalah, oh dah habis dah. Ni ketentuan semula pula. Bermakna ketika tu ada gap tak? Ada gap tak? Mana boleh Tuhan tu ada gap macam tu? Sebab pentadbiran Allah tu setiap saat, setiap detik, setiap masa. Tak faham lah saya, tak faham. Saya tak faham. Saya tak faham lah. Kita dia tanya balik. Okeylah, kalau malam tadi tu, malam Sya'ban tu Allah menentukan semula, maknanya yang lepas-lepas tu, oh dah habis, dah berlaku semua dah. Baiklah, yang baru berlaku ni, ilmu Allah tahu bila? Bila Tuhan tahu? Baru tahu. Bila kata baru tahu, berarti ilmu Allah Ta'ala tu ada akhir, ada mula, ada ujung tak? Sama macam kita. Allah, tak faham saya, kata macam tak faham saya. Saya sejak saya mengaji pondok dah, saya tak ada dengar Tok Guru hurai macam tu. Masa kat Hadramaut pun tak pernah dengar Habib Umar kata macam tu, tak pernah dengar. Tak ada dengar. Okey, baik. Okey, jadi kalau dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah bagi kitab Safinatun Najah, dia kata apa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani kata, malam nisfu Sya'ban tu ialah Allah menzuhirkan ketentuan dia yang azali. Yang tu tepatlah. Allah menzuhirkan ketentuan dia yang azali. Itu bukan berubah. Tu tengok dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah bagi kitab Safinatun Najah. Bukan mana Tuhan malam tu Tuhan menentu semula. Tak. Kalau tentu semula, barulah belaka-belakanya. Iradat pun jadi baharu, ketentuan dia tugas dia di baharu. Bukan tugas dia qadim, tanjizi qadim, tidaklah pula. Jaga baik-baik. Okey. Baik. Okey, kemudian jadi malaikat Israel diberi tugas akan oleh Allah untuk mengambil nyawa sekalian makhluk. Kalau berubah malam tadi, kita nak, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah. Allah ubah. Letih pula. Ya Allah. Okey. Kemudian okey, apabila sampai ajal, sampai ajal yang azali, yang Allah dengan iradat yang Allah tentukan iradat ni, siapa pun tak tahu. Wa imam malaikat pun tak tahu. Yang ajal tu kita tu bila, malaikat pun tak tahu. Malaikat tak tahu. Apa malaikat tak tahu? Sebab bukan tugas malaikat. Malaikat tulis, yang tulis tu belum tentu sama lagi. Macam tu. Okey. Kadang-kadang orang tengok yang berkata tau. Orang tak tengok apa yang dikata.
Ada siapa yang kata ni? Kalau yang kata ni kan orang terkenal, ada apa ni milik masyarakat, orang ni memang terkenal, ada maka orang akan pegang pandangan dia walaupun salah sekalipun. Tapi kalau ada yang berkata betul tapi dia bukan figure masyarakat, dia bukan orang terkenal, orang anggap sepi aja, itu lumrahlah dalam dunia macam tu lah. Baik. Tapi kita mengaji ni kena fikir ya. Fikir. Balik macam saya cakap ni, jangan terima bulat-bulat lagi. Fikir dulu. Fikir. Kok jalan ni, fikir dulu. Nak tengok siapa yang ke arah nak berat kepada betul siapa dia. Fikir dulu. Jangan terima bulat-bulat lagi. Saya macam tu lah. Kalau dengar satu perkataan, saya fikir dulu dengan disiplin kaedah ilmu tu sendiri. Baik, okey. Jadi malaikat Israel ini tugas dia cabut nyawa. Cabut nyawa dengan makna nyawa orang tu yang dalam iradat Allah. Yang itu tak boleh bertukar ganti. Yang dalam iradat. Ada pun yang dalam tulisan malaikat, yang tu tak boleh kata finally, tak boleh. Kemungkinan ada yang malaikat tulis tu tak sama dengan yang di dalam iradat. Yang dalam tulisan malaikat tu pun Allah yang suruh tulis. Ada yang tanya, kenapa yang malaikat tulis tak sama dengan apa yang Tuhan kehendak? Yang tu jangan tanya saya lah, tanya Tuhan lah terus. Tanya Allah terus. Ya Allah, kenapa tak sama ya Allah? Kita kena tanya dia. Mana kita tahu, tapi hakikatnya macam itulah. Baik, okey. Kemudian yang kelima, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat bernama Munkar dan Nakir. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Lepas tu makbul tu bila? Makbul tu cuma tanya, makbul tu bila? Senang je. Makbul, kita tanya balik, makbul tu bila? Adakah malam tu makbulnya? Maknanya benda tu dah ada dalam kehendak Allah yang azali, dah ada dah. Apa dia? Yang celaru tu orang yang jahil je. Orang yang ada ilmu dia tak celaru. Orang yang reti, dia takkan celaru. Pasal apa? Kita bangun berdoa malam tu pun, kita bangun malam kan, itu pun dalam ketentuan Allah tak? Dah tu. Kalau itu pun dalam ketentuan Allah, doa kita bukan dalam ketentuan Allah. Habis? Bukan tidak? Yelah, benda tu ada dalam ketentuan iradat. Kita mudah katanya ialah kalau berlaku sesuatu, semua benda tu dah ada dalam ketentuan iradat. Itu aja dia punya diagram peta dia macam tu. Kaedah dia macam tu. Tengok dekat Nabi kita dah masih tak faham-faham lagi, nampak? Yang tak mengaji lagi teruk lah. Yang tak mengaji lagi teruk. Kata yang tak mengaji, tak belajar lagi teruk lah. Lagi teruk. Malam saya jumpa kan, bukan malam, petang. Jumpa saya cakap,
masalah dunia pada hari ni bukan masalah masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah tu. Masalah sekarang ni umat Islam jahil, tak peduli agama. Cuba tengok ya, adakah masalah ekonomi ni menjadikan masalah? Saya rasa tak. Pasal apa? Macam contoh sekarang kan, ada dalam Facebook kan, dia nak perli siapa, wallahualam, saya tak tahulah tu. Dia tulis kan, $1 bersamaan dengan RM4.78. Itu yang macam tu kan. Apa tujuan tulis? Tahulah apa tujuan dia. Aku masalah. Okey, kita pergi kedai, kita tengok, kita pergi Lotus, kita pergi Giant, kosong tak? Tu. Kita pergi pasar session berapa? Shah Alam tu. Session 6 Pergi tengok session 6 kat Shah Alam tu, pergi tengok pasar tu penuh tak? Ikan mahal-mahal beli tau. Apa ada masalah ke? Pasar orang penuh, pasar raya orang penuh. Dulu kan bekok sana bekok sini, sekarang penuh balik dah. McDonald penuh, KFC penuh, Subway penuh. Tu, macam mana dia kata masalah? Cuba pergi Proton tak? Pergi kat Proton, pergi kat Toyota pula. Ramai tak beli kereta jenuh? Ramai. Maknanya ada masalah ke dengan ekonomi ini? Pergi Pro 2. Tak ada production, tak ada buat. Satu kereta kita order, tahun depan boleh dapat ambil. Cuba tanya Toyota Innova Zenith itu berapa hari, berapa biji orang order satu hari. Benda tu mahal, tapi apa asal boleh orang mampu beli? Bukan itu masalah kita. Saya macam tapi orang cakap nanti orang marah pula lah kan. Bukan masalah duit ringgit jatuh, $1 naik, itu naik, tak ada lah. Kalau kata rezeki tu rezeki kita, tak kisahlah duit jatuh ke, duit berdegum ke, duit tertongging ke, makan tak kita? Kalau itu ketentuan Allah, ada rezeki kamu, ada tak? Patutlah ngaji tauhid ni jiwa tenang aja. Jangan stres-stres. Tak perlu makan SKV tu, tak perlu pun. Yang ada ubat SKV kan, gambar siapa nama tu, jangan stres-stres. Besar dekat dapur raya. Saya makan ubat tu tak ada apa pun pasal apa? Memang jiwa tak stres. Tak ada apa-apa pun. Orang bagi Ustaz makan Ustaz, tak ada stres kan? Makan tak ada apa pun. Elok je nengking orang. Elok je ngajar suara tinggi-tinggi, tak ada apa-apa pun. Tak ada masalah. Pasal apa? Kita pandang benda ni Tuhan buat belaka. Allah. Tak ada masalah. Tapi masalah sekarang ni yang ada yang timbul berlaku sekarang, apa dia? Umat Islam tak peduli agama, itu je. Semalam saya kawan tu kata ini je masalah kita sebenarnya, bukan masalah lain. Tak. Masalah kita jahil. Dia mula-mula nak ngaku tau, tapi ngaku ke tak. Dia masih nampak masalah tu masalah lain, bersangkut dengan politik, bersangkut dengan ekonomi, bersangkut dengan individu yang rasuah lah, gitulah, ginilah. Saya kata bukan, itu bukan masalahnya. Masalah kita ni jahil dengan agama Allah ni. Apatah lagi dalam bab keimanan, ke rukun-rukun iman ni, kita tak tahu, jahil kita. Tak boleh beza rukun iman macam mana, rukun Islam macam mana, tak boleh beza. Mana yang kena etikad, mana yang kena pegang zahir, tak boleh beza. Itu masalah sebenarnya kita, tuan-tuan. Okey, baik, insya-Allah kita berhenti itu. Yang kelima, ada soalan lain tak? Ada apa-apa nak tanya lagi tak?
Tak ada ya. InsyaAllah kita sambung nanti yang kelima sampai habis yang ke-10 insya-Allah. Okey. Fiqah kat mana? Okay, baik. Belum baca lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, pembatal wuduk ini satu bab pada menyatakan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Kata dia wuduk yang sah. Kenapa dia kata wuduk yang sah? Sebab kalau wuduk tu tidak sah pada awal-awal lagi, maka hukumnya tak bergantung wuduk yang tak sah tu dengan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya, ada orang ambil wuduk, dia tak basuh muka ikut spek yang telah ditetap oleh syarak. Macam mana? Dia basuh depan je dia basuhnya. Tak sampai ke sini, tak sampai ke anak telinga, tak sampai ke tempat tumbuh rambut, tak sampai. Yang itu wuduk macam tu awal-awal lagi tidak sah. Bila awal-awal lagi tidak sah, maknanya wuduk tu tidaklah bergantung dengan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Sebab memang dah tak sah dah. Sebab itulah ada soalan, ada macam nak duga kita lah. Kentut batal wuduk tak? Oh, batal wuduk, keluar satu pada dua jalan. Kentut yang mana batal wuduk tu? Yang pertama ke yang kedua? Cikgu, kentut yang pertama ke kentut yang kedua batal wuduk? Ada orang jawab kan? Dua-dua lah. Tak. Yang pertama saja yang batalkan wuduk. Apa yang kedua tak batal? Tak. Pasal apa? Sebab wuduk memang tak ada dah. Wuduk dah batal dah. Tak yang tu kena ambil kira. Lepas tu dia kata wuduk yang sah. Mana wuduk yang sah tu? Kalau wuduk memang tak sah pada awal-awal lagi, tak bergantung dengan yang kita nak baca ni. 6 perkara ni tak gantung. Wuduk yang sah, wuduk tu sah, barulah bergantung dengan perkara yang kita nak baca ni. Jadi wuduk yang sah tu boleh batal, yang ni boleh binasa, atau tidak boleh digunakan lagi dengan sebab-sebab yang berikut. Dengan sebab-sebab yang berikut. Yang ni pun kan, kalau kita buat soalan Cik Noah, tanya pada budak-budak sekolah kita ni, kita buat hilah sikit lah. Kentut batal wuduk tak? Bawah tak nak jawapan. Dia kata batal. Kita buat masalah kat bawah tu. Si Ahmad kentut kali pertama, lepas tu kentut pula kali kedua. Yang manakah kentut batalkan wuduk?
Tanya budak-budak ni. Memang banyak dia jawab. Saya kata memang betul. Saya dah buat ujian dah. Dah buat kajian dah. Dah pergi dah sekolah yang terpandai dalam Malaysia. Sekolah menengah sains. Pergi. Tanya. Satu pun tak lulus mereka. Buat periksaan. Ada 20 soalan. Satu soalan dapat 5 markah. 100 semuanya. Tapi markah yang paling tinggi 23 markah, yakni gagal. Yang lain semua dapat kosong. Tak ada jawab. Tu macam mana tu? Jadi maknanya benda ni patutnya Kementerian Pendidikan kena kaji baliklah. Kalau nak rakyat Malaysia selamat, kalau tak nak, kamu kena dakwa nanti. Perdana Menteri, Sultan-Sultan, Agung, menteri-menteri, esko-esko, semua kena tanggung nanti ni. Semua nanti kena tanggung. Sebab mereka yang memerintah. Sebab tu bila mereka memerintah, mereka kena jagalah benda ni. Okey, baik. Saya bukan nak mengata sesiapa tapi benda ni kelak kamu akan kena tanyalah. Yang memerintah tu kena tanyalah. Okey. Sebab apa? Sebab dalam Malaysia sekolah macam tu tapi tak tahu hukum Allah Ta'ala. Kena tanya. Siapa pun kamu tak kisahlah. Kena tanya. Pandai-pandailah jawab nanti depan Tuhan. Kalau saya tanya, saya dah mengajar dah. Saya dah baca kitab dah. Okey, tengok. Tapi tak tahulah lepas ke tidak, wallahu alam lah. Okey, tengok ya. Okey, mana perkara yang membatalkan wuduk tu dengan sebab-sebab berikut ni ada 6. Tapi dia tak katalah. Tapi jumlah semuanya ada 6 sebab, 6 perkara yang membatalkan wuduk. Yang ni wuduk yang batal tu tak boleh pakai dah. Untuk solat ke, untuk pegang Quran ke, tak boleh dah. Sebab wuduk tu dah batal. Mana? Pertama daripada 6 perkara yang membatalkan wuduk tu, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Kubul, kemaluan hadapan. Tak kira lah sama ada lelaki atau perempuan. Dubur, kemaluan belakang. Tak kira lah sama ada hak lelaki ataupun hak perempuan. Dan tak kira lah yang keluar tu apa sekalipun, tak kira. Sama ada benda biasa, benda yang beradat keluarnya. Kalau ikut jalan depan, kubul yang beradat keluar tu air kencing, air mazi. Okey. Kalau ikut jalan belakang pula, kalau ikut dubur tu pula, yang biasa keluarnya angin, tahi, najis. Tu. Okey. Sebab tu dia kata nak mentakmimkan, nak mengumumkan sesuatu yang keluar tu. Sama ada benda biasa, jadi benda yang beradat seperti tahi yang keluar ikut jalan belakang, air kencing yang keluar ikut jalan belakang, dan angin yang adatnya keluar ikut jalan belakang. Angin keluar ikut jalan belakang, air kencing keluar ikut jalan depan, tahi ikut jalan belakang. Itu yang namanya benda-benda yang beradat keluarnya. Atau benda yang jarang-jarang adanya, yakni yang bukan adat. Yang jarang-jarang tu maksudnya yang bukan adatnya keluar. Mana contoh dia? Benda yang jarang-jarang adanya mana? Seperti batu. Batu. Berak-berak keluar batu zamrud. Berak-berak keluar intan, permata. Jarang-jarang tak? Jarang. Kencing-kencing keluar batu permata. Jarang juga tu. Batu. Itu jarang-jarang. Yang biasa keluarnya air kencing, tahi, macam itulah. Baik. Batal juga tak? Batal. Walaupun yang keluar tu kan RM1. Duit RM1 yang dulu tu keluar. Batal ke tak? Batal. Ustaz, bukan tahi ni. Yang keluar ni duit. Tak apa, batal juga tak? Batal. Kena faham macam tu ya. Kena faham macam tu, kena faham. Okey.
Walaupun keluar tu angin sekalipun. Okey, baik. Kemudian kemudian kata dia, yang jarang berlaku tu, darah. Tu jarang berlaku tu. Kalau keluar pun jalan depan tu sebulan sekali. Kalau ada pun yang tiap hari keluar, jarang-jarang. Maksud jarang-jarang tu bukan semua orang macam tu. Dan cacing. Cacing. Cacing apa pun tak kisahlah. Cacing rambu ke, cacing gelang ke, cacing apa ke, tak kisahlah. Asalkan cacing jarang-jarang, tapi ada. Maka hukumnya apa? Batal wuduk. Tengok ya. Dia nak mengumumkan cacing tu keluar tu bukan kena keluar semua, batal tak? Sekali pun ia menjengukkan kepalanya, kepala cacing. Cacing tu udah jemur duduk dalam, dia nak keluar. Aku nak tengok dunia pula lah, dia kata. Dia pun keluar tengok. Oh, macam ni ya dunia. Masuk balik. Contohlah. Nak tengok dunia, dia kata. Aku nak tengoklah dunia ni, yang orang gila sangat dunia ni, kata cacing tu. Dia pun jenguk kepala dia. Nampaklah seluar. Macam ni je dunia, dia kata. Lepas tu dia masuk balik. Baik, aku masuk dalam balik, dia kata. Alam aku. Dia kata macam tu. Dia pun masuk balik. Batal tak? Kalau puasa, batal puasa tak? Kalau puasa, cacing tu jenguk kepala dia, tengok dunia. Lepas tu dia masuk balik. Batal puasa tak? Batal. Pasal apa? Sebab memasukkan sesuatu kepada dalam rongga yang terbuka. Batal lah. Batal lah puasa dia. Wuduk, kalau ada wuduk, batal tak? Batal lah juga. Okey. Walaupun cacing tu kan cacing emas, keluar je batal lah. Nak cakap macam tu je tu. Pasal tak faham sangat. Ada yang tanya saya. Ini kan yang tak beradat. Okey. Keluar angin ikut jalan depan bagi orang perempuan, batal wuduk tak? Cuba faham betul-betul tadi ni. Dia kata yang beradat, yang apa ni? Yang biasa ataupun yang tak biasa, yang tak beradat, batal wuduk tak? Batal. Cuma dalam masalah keluar sesuatu daripada yang tak beradat ni ada khilaf ulama. Saya baca dah. Ikhtilaful fuqaha'u fi naqdil wudu'i bi khurujir rihi min qubulil mar'ati wa dhalika ala qaulain. Tengok. Telah berlakulah khilaf di kalangan fuqaha. Fuqaha tu ulama fiqh lah. Pada batal wuduk dengan keluar angin daripada kemaluan depan bagi orang perempuan. Jadi dengar baik-baik ni. Wadzalika ala qaulain. Demikian itu, demikian perselisihan pendapat ulama yang kata batal wuduk atau tak batal wuduk keluar angin daripada jalan depan perempuan ni ada dua kaul. Ada dua kaul. Okey. Al-qaulul ula al-awalu, ada pun kaul yang pertama, yang qudul wudu, batallah wuduk kalau keluar angin daripada depan walaupun tak beradat sekalipun. Wa dan kaul yang pertama ni mazhab Syafi'iyati, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, wal Hanabilah, dan mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan batal. Itu kaul yang pertama. Nak mengkuatkan lagi kaul yang pertama daripada mazhab Syafi'i ni, dia kata apa? Qala al-Imam Nawawi, telah berkatalah oleh Nawawi rahimahullah taala, al-khariju min qubulir rajuli aw imraati aw duburihima yang qudul wudu. Tengok, sesuatu yang keluar daripada kubul laki-laki, kubul kemaluan depan laki-laki, wal aw imraati, ataupun sesuatu yang keluar daripada kubul orang perempuan, au duburihima, ataupun dubur kedua-duanya, dubur lelaki, dubur perempuan, yang qudul wudu, membatalkan wudu.
Tengok, sawaun, sama ada, kana ghaitan, sama ada yang keluar tu tahi, au baulan, ataupun angin, ataupun air kencing, au rihan, ataupun angin, au dudan, ataupun dud ulat, au qayhan, ataupun nanah, au daman, ataupun darah, au hasatan, ataupun batu, au ghaira zalika, ataupun lain daripada demikian itu. Tengok, wala farqa, tak ada beza, fi zalika bainan nadiri wal mu'tadi, tak ada beza antara yang jarang-jarang keluar ataupun yang beradat keluar, tak kira lah. Jadi keluar angin ikut jalan depan, bagi orang perempuan batal wuduk tak? Batal wuduk. Ini kaul yang pertama lah. Okey, itu kata Imam Nawawi, kata macam tu. Wala farqa fi rujul kharih bainana, dan tidak ada beza, wala farqa fi khurujir rihi baina qubulil mar'ati war rajuli wa duburihima. Dia kata tidak ada beza pada yang keluar tu angin di antara kubul orang perempuan dan kubul orang lelaki. Kubul tu kemaluan depan bagi perempuan, kemaluan kemaluan depan bagi lelaki. Tak ada apa. Tak ada beza, batal belaka. Okey. Nassa alaihi Asy-Syafi'i rahimahullah taala fil telah bernaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab wa tafaqa alaihi ashab, dan berittifaq oleh sekalian oleh sekalian sahabat dia. Intaha minal majmu'. Dia kata habislah perkataan dalam kitab Majmu'. Wa yanzur tuhfatul muhtaj. Jadi ada khilaf lah. Jadi kita ni mazhab Syafi'i, ada banyak kaul ni. Tapi tengok yang mengatakan tak batal keluar angin ikut jalan hadapan, yang tak batal keluar angin ikut jalan hadapan bagi orang perempuan tu, qaulus sani, perkataan yang kedua, la yang kudul wuduk, tidak batal wuduk. Keluar angin ikut jalan depan bagi perempuan tu tak batal wuduk, dia kata. Siapa punya kawan ni? Wa huwa madhhabu Hanafiyah wal Malikiyah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dia kata tak batal. Tak batal. Dia kata macam tu. Okey. Ja'a fi radd al-mukhtar ala dar mukhtar, la yanqudul khurujil rihi min qawli zakarin. Dia kata tidak batal wuduk keluar angin daripada kubul lelaki-lelaki, kubul wa zakarin, dan zakar, tak batal, dia kata. Li'an, maknanya kan di sisi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ni, keluar angin ni tak batal wuduk, sama ada keluar tu ikut jalan depan atau jalan belakang, tak batal wuduk. Dia kata tak batal wuduk. Jadi patutlah di sisi mazhab Hanafi, kalau kentut tak batal wuduk. Kentutlah berapa kali pun tak batal. Dia kata macam tu. Sama dengan mazhab Maliki. Li'annahu ikhtilat ay laisa biri hakikah. Dia kata ikhtilat tu maksudnya kan, angin yang keluar tu bukannya hakikat, dia kata. Bukan hakikat, dia kata. Walau kana rihan, walaupun angin sekalipun, falaisa biman ba'asi. Dia kata bukan daripada tempat dia, bukan tempat najis, bukan, dia kata. An mahali, dia kata biman bi'sati an mahali najasah. Maksudnya kan angin tu keluar bukan ikut jalan najis tu, bukan angin pada najis tu, dia kata. Fala yang maka tidak batal. Yang kudu wuduk, tak batal wuduk. Ni jadi di sisi mazhab Hanafi, Maliki, keluar angin sama ada jalan depan jalan belakang tak batal. Tapi kita mazhab Syafi'i dan mazhab satu lagi mazhab apa, Hambali, mengatakan batal. Okey, jaga ya. Okey, jadi kita faham macam tu. Okey, kecuali tengok, ni ada pengecualian. Kecuali yang keluar itu mani. Kalau air mani, bila dia keluar tak batal wuduk. Tapi ada syarat. Tengok ya, nanti saya baca syarat dia.
Tengok bab apa? Bab mandi. Tak apa, sekejap Okey. Dalam ni dia kata begini. Dia kata kecuali yang keluar itu mani. Okey, dia ada beberapa masalah dalam ni. Dia ada beberapa masalah yang bersangkut dengan keluar mani. Dia bagi contohlah. Dia kata umpama seorang yang sedang ada air semayang, yang keadaan macam ni lah yang kata air mani tidak membatalkan wuduk. Dia orang tu ada air semayang, lepas tu dia duduk menyandar, duduk dekat kat dinding ke, kat tiang ke, atas kerusi ke, atas kursi malas dia ke, duduk menyandar macam tu, tapi ada wuduk tadi ni. Dalam tidur tu tidur yang punggungnya tetap. Kalau punggung tak tetap, yang tu batal wuduk dengan sebab apa? Dengan sebab kemungkinan angin tu keluar. Tapi tak sedar. Kalau punggung tak tetap lah. Tapi kalau papan punggung tu tetap, tak bergerak-gerak, yakni angin nak keluar terhalang dengan sebab duduk atas duduk yang tetap papan punggung tu. Dia kata tidur duduk punggungnya tetap pada lantai atau pada tempat tidur tu tetap. Jadi orang tidur duduk tadi ni yang papan punggungnya tetap, tak bergerak-gerak, dalam tidur duduk tu mimpi bersetubuh sehingga keluar air mani. Okey. Ataupun seseorang tu dia ada wuduk, duduk di tangga masjid, contoh kan. Merendong perempuan dengan syahwat. Tengok perempuan tu sampai syahwat. Ini ghalibnya macam tu lah. Orang perempuan rendong lelaki bersyahwat tu jarang-jarang. Tapi orang lelaki merendong perempuan bersyahwat tu ghalib. Ghalibnya macam tu lah. Sebab tu lah orang perempuan ni dia kena tutup aurat, dia kena jaga untuk jaga gini, jaga macam-macam lah. Sebab orang lelaki ni tengok perempuan ni lazim daripada tengok tu bersyahwat. Tapi orang perempuan tengok lelaki jarang-jarang bersyahwat. Tak tahulah kalau zaman sekarang ni, wallahu alam lah. Sebab orang perempuan ni memang Allah jadikan mereka tu bersifat dengan malu dia lebih. Okey. Jadi bila seseorang tu tengok perempuan tu yang lalu lalang depan dia tu sampai dia bersyahwat, sampai terair. Maksud terair tu apa? Sampai keluar mani. Tidaklah batal wuduknya. Tak batal wuduk dia walaupun keluar sesuatu daripada dua jalan. Tapi tak batal wuduk. Cuma wajib mandi sahaja. Pasal apa? Li'annahu, kerana bahawasanya kenapa keluar mani tak batal wuduk, sedangkan keluar air kencing batal wuduk. Keluar kentut angin batal wuduk, keluar tahi batal wuduk. Tapi keluar mani tak batal wuduk. Kenapa? Li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya keluar mani itu aujaba, mewajibkan barang huwa a'zamu minal wudu'. Apa dia? Keluar mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu. Apa dia? Wa huwa al-ghuslu, mandi. Jadi keluar mani itu mewajibkan mandi. Mandi dengan wudu mana lebih besar? Mandi dengan wuduk, mandi lebih besar. Kenapa? Sebab wuduk dia keluar, dia wajib ambil wuduk. Wuduk tu tak semua anggota kena air. Tapi kalau mandi wajib kena air sekalian badan.
fala yujibul wudu, maka tidak mewajibkan wudu kalau orang tu keluar mani. Pasal mani sebab wudu dia tak batal. Sebab wudu dia tak batal. Okey. Tengok ya. Kaedah. Ulama buat kaedah. Okey. Kaedah dia kullu ma aujaba a'zamal amraini bi khususihi. Tengok ya. Tiap-tiap perkara yang mewajibkan lebih besar daripada dua perkara, mandi dan wuduk. Mewajibkan mandi lebih besar daripada wuduk, bi khususi dengan ketentuan dia. Dengan ketentuan keluar mani wajib mandi. Maka hukum dia lam yujab adwanahuma, tidak wajiblah barang yang lebih kecil daripada dia. Maknanya kalau keluar mani, yang diwajibkan tu ialah mandi. Adakah diwajibkan wuduk? Tak. Sebab tu sebab tu Cik Rahman, sebab tu kalau seseorang tu keluar mani, tapi bukan cara bersetubuh tau. Kalau cara bersetubuh ni dia kena pegang lah, kena itu, kena sentuh kan, lelaki perempuan tu bab lain. Tapi kalau keluar mani sahaja, dia mandi, tak sentuh kemaluan dia, tak keluar angin, tak keluar kencing, dia ambil wuduk, terus pergi sembahyang. Boleh tak? Mandi dululah. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau jima' setubuh, yang itu kena sentuh, kena pegang, maka pada ketika itu batal wuduk tu. Baik. Sebab tu dia kata lam yujab adwanahuma bi umumi, dengan umumnya tidak wajib yang lebih kecil daripada kedua-duanya dengan umumnya. Umum apa? Umum tu apa? Keluar sesuatu daripada dua jalan. Jadi keluar sesuatu umum. Tak kira keluar apa pun, tapi khusus ada istisna, ada kecuali. Apa dia? Keluar mani itu orang panggil khusus. Kalau umumnya keluar sesuatu daripada dua jalan, kal mani, seperti mani. Tengok air mani ni, fa innahu aujaba a'zama amrain. Keluar mani itu mewajibkan lebih besar daripada dua perkara. Wa wal ghuslu, itu mandi, bi khususi kaunihi maniyan, khusus keadaannya mani. Fala yujabu adwanahuma wa wal wudu bi umumi kauni kharijan. Keadaannya keluar tu air, ataupun keadaan keluar tu tidak wajib yang lebih kecil daripadanya, iaitu wuduk. Dengan umum dia apa? Keluar sesuatu daripada dua jalan. Itu tak, dia ada pengecualian. Sebab tu kaedah dia ada syarat lah pula kan. Apa syarat dia? Air mani yang tak mewajibkan mandi itu ialah, contoh air mani yang tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Kalau air mani yang bercampur sesuatu yang lain, yang itu wajib kena ambil wuduk. Apa contohnya? Seperti air mani yang keluar bersama-sama mani itu ada air mazi, ataupun ada darah, ataupun ada sesuatu yang lain. Maka pada ketika itu wuduk batal tak? Batal. Keluar mani serta dengan air mazi, batal wuduk tak? Batal. Ini keluar mani ni, keluar mani tanpa membatalkan wuduk. Macam contoh lagi apa dia? Keluar air mani dirinya, bukan keluar air mani orang lain. Kalau keluar air mani orang lain, batal wuduk. Saya bagi contoh gini katalah pasangan ni bersetubuh, lepas tu pergi mandi, dua-dua pergi mandi. Baik. Lepas mandi tu, si perempuan yang tadi air mani laki-laki tu duduk dalam kemaluan dia tu, lepas mandi tu keluar balik. Adakah wajib mandi? Tak wajib mandi, tapi batal wuduk tak? Batal wuduk. Padahal yang keluar tu air mani. Tapi air mani siapa? Air mani orang lain. Batal wuduk. Nampak?
Ada. Tapi kalau air mani diri dia sendiri batal wuduk dan wajib mandi. Mana contoh? Katalah si laki-laki tadi ni lepas dia setubuh, dia pergi mandi. Mandi. Lepas habis mandi, dia pun berjalan. Dia dah ambil wuduk siap dah. Jalan, keluar pula air mani diri dia. Yang tu batal wuduk dan wajib mandi. Itu beza dia. Tapi kalau perempuan tadi keluar, dia dah mandi dah. Air mani suami dia tadi keluar balik. Bila air mani tu keluar balik, maka hukumnya wuduk batal. Adakah wajib mandi? Tak wajib. Pasal apa tak wajib? Sebab air mani tu bukan dia yang punya. Itu beza dia. Okey. Baik. Okey. Ni yang pertama ni, keluar sesuatu daripada dua jalan. Tak kira lah sama ada yang keluar tu beradat ataupun tidak beradat. Wallahu alam. Kita berhenti kat situ. InsyaAllah kita sambung nanti. Kedua, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap. Ada soalan? Sebab air mani dia batal wuduk sebab keluar kali kedua, bukan kali pertama. Sebab air mani tu memang dah ada dalam qasbah zakat dia. Bukan air mani yang pertama keluar tu. Batal wuduk dan wajib mandi. Wajib mandi dia sekali. Gitu. Tak juga, bukan penyakit. Kadang-kadang ni, kadang-kadang seorang lelaki ni, bila dia keluar mani, dia tak habis keluar. Sebab dia ada tanda tu. Dia ada tanda. Kalau air mani tu keluar, dia nantilah minggu depan insya-Allah, kalau dan Isnin, air mani tu dia keluar, dia ada beberapa tanda. Di antaranya, air mani yang keluar tu dia mesti ada rasa sedap. Yang tu kalau keluar macam tu maknanya itu yang mewajibkan mandi dan tak batal wuduk. Baik. Tapi kalau dia dah keluar tinggalan tu, dia wajib mandi lagi. Dan dia juga batal wuduk. Sebab apa? Sebab air mani tadi tu dah bukan kali pertama, kali kedua, keluar kali kedua. Yang menam tu. Baik. Wajib mandi. Wallahu a'lam. Tapi saya tengok balik, insya-Allah nanti saya tengok balik. Kita nak balik. Ya Allah, insya-Allah. Lepas tu nak balik. Okey. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azim sultan, ya qadim ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasir jud, ya wasi'al ata, ya khafiyul lutuf, ya jami' sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad
محمد وآله وسلم وارض الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد والشكر ولك من فضل وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل كأهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل مقيسر علينا كل عسير فترسل على كسير. اللهم يا من لا يهتدي إلى بيان وتفسير حاجاتنا كسير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك. الله بحق ما يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك ترتنا وأكرمنا بك نبيك رضي الله يا رب وارحمنا بقدرتك علينا ولا ننقض سقطنا ورجعنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.